Hai, apa kabar murid tahun 2? Baiklah, kali ini kita akan belajar pendidikan moral tahun 2 ya, dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okey, tajuk yang kita belajar pada hari ini, ini pendidikan moral lah tahun 2. Tajuk yang kita belajar iaitu kotak keberanian keluarga saya. Kotak keberanian keluarga saya. Cikgu ni yang ajar dalam gambar tu. Kotak keberanian keluarga saya, unit 9, berani demi nama baik keluarga. Murid-murid bolehlah gunakan buku teks pendidikan moral tahun 2, rujuk pada muka surat 60 untuk murid lihat dia punya paparan dalam buku teks muka surat 60. Kita ingin menghasilkan sebuah kotak yang dinamakan kotak keberanian keluarga saya. Ini murid-murid akan lakukan. Alatan dan bahan yang diperlukan iaitu ini alatan dan bahan yang diperlukan iaitu ni benang, benang kait. Boleh gunakan benang kait. Kalau tak ada benang kait, boleh gunakan tali tangsi untuk memancing tu. Gunakan tali nelon pun boleh. Gunakan benang menjahit pun boleh. Ikut kreativiti murid masing-masing. Selepas tu peralatan yang kita gunakan iaitu pen penanda, marker pen. Kalau tak ada marker pen, boleh gunakan pen untuk menulis tu. Bermacam-macam pen ya yang murid nak pakai. Warna merah kah, warna biru, warna hitam pun boleh. Kalau tak ada pen juga, boleh gunakan pensel. Untuk tulisan dia supaya tidak hilang daripada paparan pembukaan kotak nanti, gunalah pen lah. Gunakan pen. Kalau ada pen marker, pen penanda pun boleh. Baiklah. Seterusnya murid boleh sediakan juga gam ni pun sediakan. Boleh, tak payah gam yang besar, gam yang bersaiz sederhana pun boleh. Baiklah. Ini yang hendak kita hasilkan, iaitu permukaan yang kotak yang telah dipotong. Di sini murid gunakan kad manila. Sekiranya murid nak gunakan bahan-bahan terbuang seperti kotak kasut, kotak untuk simpan buku tu, kotak untuk yang telah didapati daripada beli-beli barang untuk simpan barang tu, kotak berwarna coklat, boleh juga diguna pakai. Boleh. Di dalam paparan ini tidak ada gunting, jadi cikgu sarankan supaya murid sediakan gunting. Kalau nak gunakan pisau pun boleh untuk memudahkan murid memotong, tetapi berhati-hati ya murid-murid, kalau pisau ni terlalu tajam dan berbahaya. Jadi cikgu galakkan dan sarankan murid-murid gunalah gunting. Sekiranya murid dah mahir menggunakan pisau dan berhati-hati, boleh gunakan pisau untuk membuat potongan yang lurus. Ada satu lagi peralatan yang murid mesti ada, iaitu pembaris. Pembaris ni digunakan untuk mengukur pada permukaan kotak nanti untuk menghasilkan dia punya reka bentuk ukuran yang diinginkan. Bentuk ni. Sebelum kita memotong kotak ni, kita buat ukuran dulu. Ukuran sini. Sebab tu kita perlu gunakan pembaris.
Yalah, itulah alatan dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan kotak keberanian keluarga saya. Buku teks muka surat 60. Baiklah. Ini bentuk yang ingin kita hasilkan. Bentuk yang ingin kita hasilkan. Okey. Bentuk inilah. Bagaimana nak menghasilkan bentuk ini? Kita perlu tahu ukuran-ukuran yang diinginkan. Ukuran di sini berapa, di sini berapa, panjang ini berapa, ukuran ketinggian dia berapa. Mesti tahu, ikut kehendak murid lah. Okey, kalau nak buat ukuran yang besar, gunalah ukuran yang besar. Kalau nak bersaiz kotak yang sederhana, guna ukuran yang sederhana. Di sini cikgu telah buat untuk murid supaya memudahkan murid. Okey, menghasilkan kotak ni, paparan kotak dia. Sebelum murid potong, murid lukiskan dahulu dia punya ukuran. Buat lakaran sini 7 cm, panjang dia 28 cm. Okey. Kalau dah dapat 28 cm, maksudnya murid bahagikan di sini kepada 7 cm, 7 cm, sini 7 cm dan di sini 7 cm. Buat ukuran tu dahulu. Okey, mulai 28 cm sini. Lepas tu ukuran ketinggian dan sini pun ketinggian 7 cm, sini 7 cm. Okey. Barulah murid hasilkan di sini pula, bahagian sini. Di sini untuk memudahkan murid membuat ukuran dia. Okey. Maksudnya di sini ada yang bertanda merah ni, tinggal buat lebih sedikit lah. Maksudnya di sini 7 cm, seperti ini, dan tambah lagi 1 cm. Untuk apa itu murid yang bertanda merah ini? Untuk murid meletakkan gam untuk melekatkan kotak-kotak ini nanti. Okey. Bagian kalau sudah selesai bagian ini, barulah murid-murid buat bagian ini pula dengan cara yang sama. Okey. Di sini 7 cm dan buat lagi satu lebih kan, ukuran 1 cm sahaja. Dan di sini pun 7 cm, buatkan lebih 1 cm. Okey, bermula dari sinilah, mula dari kawasan ni. Okey. Di antara di sini 7 cm. Dah dapat 7 cm, barulah murid ukur dari di sini. Okey, sampailah ke sini. Lepas tu tinggalkan 1 cm. Itu juga bahagian ini pun sama. Di sini 7 cm, sambung lagi 7 cm menjadi panjang sini ialah 14 cm. Barulah murid ukur di sini untuk menghasilkan bahagian sini. Okey. Dengan ukuran 7 cm dan tinggalkan sedikit, lebihkan sedikit ukuran 1 cm juga untuk meletakkan gam untuk murid membuat melekat nantilah. Kalau di sini sudah dibuat, maksudnya di sini pun juga mesti ada, tinggalkan lebih ukuran. Buat lebih ukuran 1 cm sahaja. Okey, lebar dia 1 cm dan tinggi dia 7 cm. Cuma dia lebihlah dari sini ke sini ialah 7 cm, tambahkan 1 cm menjadi panjang di bahagian sini ialah 8 cm. Jelas murid? Okey, bagaimana nak mengukur? Jangan potong dahulu, ukur dahulu kotak tersebut, barulah dah selesai ukur, barulah murid potong. Potong ikut garisan yang murid lakarkan. Okey.
cikgu galakkan murid gunakan pensel untuk membuat lakaran peta dia. Gunakan pensel. Ini banyak pensel ni. Pensel di sini ada. Ini ada pensel. Gunakan pensel. Okey, jelas murid-murid? Okey. Kalau murid-murid masih kurang faham, murid ulangi video ini untuk memudahkan murid faham. Baiklah, setelah diukur dan dipotong, murid tulis pula pada permukaan yang dipotong tadi. Okey, tuliskan dua kepentingan keberanian maksud dia, dan dua perasaan murid-murid. Maksudnya di sini ini kepentingan keberanian, keluarga dihormati dan keluarga disanjungi. Dan ini pula perasaan murid-murid. Pastikan murid tulis pada bahagian sini sahaja ya murid-murid. Gunakan penanda, pen penanda. Boleh gunakan pen biasa pun boleh. Ikut ke kreativiti murid-murid lah, supaya tulisan dia nampak jelas dan boleh dibaca ya murid-murid. Okey. Murid boleh lihat dalam buku teks pada muka surat 60. Okey, di bahagian ini tak payah tulis apa-apa. Biarkan kosong. Okey. Inilah rupa bentuk dia, di bahagian mana yang ditulis dan di bahagian mana yang tak perlu ditulis. Nanti bahagian atas ini nanti murid akan buat lubang. Tak payah besar, kecil saja untuk memasukkan benang. Masukkan benang ataupun tali nelon ataupun benang peniti lubang, tebuk lubang di sini nanti. Bahagian ini Di bawah ini tak payah tebuk lubang. Atas ini saja tebuk lubang. Di sini tebuk lubang di sini. Okey. Buat lubang di sini nanti untuk memasukkan benang. Baik, murid, jelas? Okey, baiklah. Tengok paparan yang seterusnya. Okey, yang berwarna merah murid lihat. Ini apa ni? Meletakkan gam pada permukaan yang berwarna merah ini. Kalau murid nak warna-warnakan merah pun boleh. Nak gunakan tak nak warnakan merah pun tak apa. Asalkan murid tahu bahagian ini untuk meletakkan gam. Okey. Cikgu lupa beritahu tadi, murid bolehlah guna kad manila kuning ke hijau ke biru pun boleh. Kalau nak guna kotak berwarna coklat pun boleh. Kalau gunakan kotak yang warna putih pun boleh. Ikut kreativiti dan cita rasa murid-murid. Baiklah. Seterusnya, setelah berikan gam, barulah murid buat perkara yang seterusnya, iaitu buat lubang dahulu. Buat lubang yang seperti mana yang cikgu beritahu tadi, membuat lubang pada bahagian atas kotak itu. Tempat yang cikgu tunjuk tadi ya, buat lubang untuk meletakkan benang. Okey, buat lubang. Lubang dah dibuat tadi kan? Murid masukkan benang. Okey. Baiklah. Tahu tadi ya bagaimana yang buat lubang tadi? Bahagian sini bahagian atas ini membuat lubang. Di atas ni untuk lubang dah dibuat untuk meletakkan benang sini nanti. Okey, benang sini. Jelas murid-murid? Okey. Seterusnya dah meletakkan benang, tebuk lubang dan masukkan benang, kait benang biasa pun boleh, benang menjahit pun boleh, tali nelon boleh, tali tangsi pun boleh, yang untuk memancing tu pun boleh. Ikut kreativiti dan cita rasa murid-murid. Seterusnya inilah hasil yang dibuat oleh murid-murid. Okey, ukuran dia tadi cikgu dah sarankan di sini tadi 7 cm, di sini 7 cm. Okey, di sini 7 cm. Di sini 7 cm. Okey. Okey, kalau murid-murid nak gunakan ukuran yang melebihi 7 cm seperti 8, 9 ataupun 10 cm, 11 cm pun boleh. Okey. Kalau nak buat kurang daripada 7 cm,
seperti 6 cm ataupun 5 cm pun boleh, tapi jangan terlalu kecil sampai 4 cm, 2 cm ataupun 1 cm tak sesuai. Nanti susah untuk murid menulis perkataan-perkataan di sini. Okey, kalau ini bentuk kuboid. Kalau murid nak buat bentuk kuboid, tadi yang cikgu beritahu tadi adalah bentuk kubus. Ini bentuk kuboid. Okey, kalau bentuk kuboid di sini 7 cm, sini 5 cm pun boleh. Kalau nak letakkan sini 7 cm, sini pun 7 cm pun boleh. Ia akan menjadi bentuk kubus. Kalau murid nak letakkan di sini 5 cm dan di sini 7 cm pun boleh, akan membentuk kuboid. Okey, kuboid ikut cita rasa dan kreativiti murid-murid ya. Okey. Cikgu nak tunjukkanlah kalau nak murid-murid nak gunakan ukuran yang lain. Okey. Cikgu nak beritahu di sini ya. Ukuran yang ketinggian tadi, contohnya di sini 7 cm, sini 7 cm, di sini 7 cm, di sini 7 cm. Lepas tu di sini murid nak ubah dia. Tidak meletak 7 cm, nak meletakkan 5 cm ataupun 6 cm pun boleh untuk membentuk kuboid. Okey. Pastikan panjang dia tadi, yang ini ditambah dengan sini 7 cm tambah sini menjadi 28 cm. Okey. Kalau nak melebihi daripada 28 cm panjang ni pun boleh. Ikut kreativiti dan kehendak murid dan cita rasa murid. Okey. Baiklah. Itulah tadi cara untuk membuat kotak keberanian keluarga saya ya. Ini kotak. Kalau dah siap kotak ini, murid-murid ambillah gambar kotak ini. Okey, ambil apa tu kedudukan gambar yang cantik, dan hantarlah kepada cikgu untuk cikgu lihat hasil kerja murid-murid yang telah murid buat. Okey, hasil kerja murid yang kreatif dan inovatif untuk menghasilkan kotak keberanian keluarga saya. Ini contoh kotak keberanian yang telah siap. Mana kedudukan benang dia di atas. Okey, mana kedudukan untuk menulis perkataannya di sisi kotak. Okey, jelas murid-murid? Okey, jangan lupa ambil gambar hasil kerja murid yang telah siap. Okey, hantar kepada cikgu ya. Okey, setelah murid siap kotak ini, simpanlah untuk hasil kerja murid yang telah dibuat, untuk koleksi hasil kerja pendidikan moral. Okey, baiklah. Kalau dah siap, ini kepentingan menjaga nama baik keluarga tadi. Ni bahagian belakang ni, bahagian tepi ni ditulis. Ini ialah kepentingan, ini ialah perasaan murid. Okey. Baiklah murid-murid. Okey, kalau dah siap, ini cikgu nak terangkan mengenai kepentingan menjaga nama baik keluarga. Pertama, keluarga dihormati. Kepentingan yang kedua, keluarga disanjungi. Itu kepentingan. Kalau berani demi nama baik keluarga, kepentingannya nama baik, menjaga nama baik keluarga. Kalau ini ialah kepentingan menjaga nama baik keluarga. Kalau kita menjaga nama baik keluarga, maka dengan itu keluarga kita akan dihormati. Kedua, disanjungi. Baiklah, itu kepentingan. Seterusnya, perasaan murid apabila menjaga nama baik keluarga. Okey, yang pertama akan merasa bangga kerana dapat menjaga nama baik keluarga. Yang kedua, murid akan berasa sentiasa gembira kerana telah menjaga nama baik keluarga. Faham murid-murid ya?
Baiklah, ini paparan yang terdapat dalam buku teks pada muka surat 60. Buku teks, pastikan buku teks Pendidikan Moral tahun 2. Murid bolehlah rujuk paparan ini. Paparan ni, okay. Kalau murid tak dapat melihat video ini dengan jelas, murid lihatlah langkah-langkah ni. Okay. Tapi kalau murid tak faham tengok langkah-langkah ini, murid gunalah video ini sebagai panduan untuk murid-murid fahami cara membuat kotak keberanian keluarga saya. Okey. Akhirnya di akhir pembelajaran, pengajaran murid harap dapat belajar dan semoga berjaya menghasilkan kotak keberanian keluarga saya. Yang paling penting ialah objektif murid menghasilkan kotak keberanian keluarga saya tersebut. Itu yang paling penting. Objektif mestilah tercapai. Itu saja murid, selamat belajar dan semoga berjaya.